KPM. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah tengah buat apa Ustazah? Ini saya susun-susun air ni. Ada air sirap, strawberry, air pandan. Wah, ini kalau minum mesti sedap Ustazah. Sedap kan? Tapi kan nak tanya Luqman ni. Satu soalan. Okay, teka-teki. Dalam banyak-banyak air kan? Okey. Apa air yang umat Islam tak boleh minum? Air yang tak boleh minum ya? Saya rasa arak. Betul ke Ustazah? Betul tu. Pandai. Terima kasih Ustazah. Wah, ini kalau minum mesti sedap ni. Pandai. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke Menengah Atas bersama dengan saya Luqman Hakim. Hari ini kita akan belajar berkaitan bahasa, pendidikan syariah Islamiah bersama dengan ustazah kita iaitu Ustazah Wan Syakirah binti Wan Rahiman. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, sihat. Luqman sihat? Saya Alhamdulillah makin sihat Ustazah. Alhamdulillah. Ini kali pertama kita bergandingan, betul ya Ustazah? Ya, betul. Jadi terima kasih kepada Ustazah yang sudi bersama dengan kita pada hari ini. Ramai yang tertanya sebenarnya Ustazah, apakah kaitan gimmick kita dengan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan Ustazah. Baiklah. Okey, baiklah, pada hari ini kita akan membincangkan tentang tajuk menjauhi arak. Menjauhi arak ini adalah tajuk di bawah bahagian hadis hukum. Jadi hari ini kita akan tengok sebuah hadis yang berkisar tentang arak dan juga golongan-golongan yang terlibat dengan arak. Baik, menarik untuk kita tekankan pada hari ini. Dan apakah kita punya topik juga standard pembelajaran kita Ustazah? Okey. Jadi standard pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menyatakan tuntutan hukum daripada matan hadis. Yang kedua, menjelaskan istinbat hukum berdasarkan lafaz la'ana. Yang ketiga ialah menghuraikan 10 perkara yang berkaitan dengan arak berdasarkan hadis. Yang keempat ialah menilai kepentingan menjauhi keterlibatan dengan arak. Dan yang kelima, menjana idea ataupun usaha yang perlu dilakukan untuk menghindari perbuatan yang berkaitan dengan arak. Jadi ini adalah standard pembelajaran kita pada hari ini. Manakala objektif kita pada hari ini adalah pada akhir siaran murid insya-Allah dapat 5 perkara. Apa dia? Yang pertama, menyatakan sekurang-kurangnya satu daripada 2 tuntutan hukum daripada matan hadis. Tak perlu banyak, satu sahaja. Ya, betul. Yang kedua, menjelaskan 4 isi penting dalam istinbat hukum. Yang ketiga, menyatakan sekurang-kurangnya 3 daripada 10 perkara yang berkaitan dengan arak. Yang keempat ialah menilai sekurang-kurangnya 2 daripada 4 kepentingan menjauhi keterlibatan dengan arak. Dan yang kelima ialah menghuraikan sekurang-kurangnya 2 daripada 4 usaha menghindari perbuatan yang berkaitan dengan arak. Dan insya-Allah kita akan tengok sebuah hadis yang berkaitan tentang arak dan golongan yang terlibat dengan arak. Jadi ini dia punya hadisnya. Luqman boleh tolong baca tak? Boleh Ustazah. Okey, saya baca. Akhbarana Haywatu qala haddatsani Malik bin Khair Az-Zubadi anna Malik bin Sa'd Tujibiyya haddatsahu annahu sami'a ibn Abbas yaqulu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril faqala ya Muhammad inna Allah la'ana khamra
wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mihmulata ilaihi wa syaribaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa saqiyaha wa musqaha. Okey, bagus Luqman baca Terima kasih, dengan Ustazah. masya-Allah bacaan yang betul Okey, jadi kita tengok maksud hadis ini. Okey. Maksud hadis ini adalah daripada Haywah berkata Malik bin Khairin Az-Zubadi menceritakan kepada aku, sesungguhnya Malik bin Sa'ad At-Tujibi meriwayatkan bahawa dia mendengar Ibnu Abbas berkata, Jibril telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah melaknat arak." Ni Allah melaknat arak. Okey, kemudian orang yang memerahnya, okey, orang yang meminta diperahkannya, orang yang membawanya, orang yang meminta dibawakan untuknya, okey, orang yang minum arak tersebut, okey, orang yang menjual arak, orang yang meminta dijualkan arak untuknya, memberi minum arak kepada orang lain dan orang yang meminta dituangkan arak untuknya. Jadi kat sini sebenarnya kita akan kupas secara terperinci. Apa yang sebenarnya haram sangat tadi? Ya, betul. Kan tadi awal-awal tadi kan kata teka-teki tadi Betul, kan. Ustazah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok tuntutan hadis. Okey, tuntutan hadis ni apa yang kita nak tengok daripada apa yang nak disampaikan daripada hadis tadi. Okey, jadi kita tengok satu persatu Okey, sebelah ni ini adalah maksud hadis. Okey, semua ni adalah maksud hadis. Jadi ada dua perkara, dua kotak di situ. Okey, kotak yang pertama, sesungguhnya Allah melaknat arak. Okey, ini poin yang pertama. Okey, yang kedua adalah orang yang perah arak, orang yang minta diperahkannya yang Ustazah baca tadi yang paling panjang tadi adalah 10 golongan yang terlibat dengan arak. Jadi ini adalah poin yang kedua. Jadi secara rumusannya adalah ini adalah tuntutan hadis yang pertama. Arak adalah haram. Okey, dan golongan yang terlibat dengannya juga adalah haram. Bukan setakat arak itu sahaja haram, tapi golongan yang terlibatnya juga adalah haram. Okey, ini poin yang pertama. Okey, jadi poin yang kedua ialah antara golongan yang terlibat dengan arak ialah orang yang memerah ataupun orang yang buatlah senang cerita. Kalau zaman dulu ialah dia nak perah-perah. Zaman sekarang dah canggih. Jadinya orang yang buat arak itu juga haram, tak boleh buat. Okey, kemudian orang yang minta diperahkan, contohnya dia kata saya tak nak buat ni haram tapi saya suruh orang lain, tak boleh juga. Tak boleh juga. Okey, orang yang bawa pun tak boleh. Okey, haram. Okey, kemudian orang yang minta dibawakan untuknya juga tidak dibenarkan. Orang yang minum arak apatah lagi, okey, tidak boleh, haram. Okey, kemudian orang yang jual arak juga haram. Orang yang meminta dijualkan arak untuknya, memberi minum arak kepada orang lain dan orang yang meminta dituangkan untuknya juga adalah haram. Okey, ini adalah golongan-golongan yang terlibat dengan arak. Okey, kemudian kita tengok hukuman yang dikenakan jika ada seseorang minum arak. Hukuman di dalam Islam adalah dikenakan kepada seorang Muslim yang telah baligh. Maksudnya dia dah balik, dia dah cukup umur dan juga berakal. Kalau dia minum arak, dia minum sesuatu yang memabukkan, maka wajib dikenakan hukuman hudud ke atasnya. Hukuman hudud banyak mana? 40 kali sebatang. Sakit tu. Kalau kena kan? sakit tu. Okey, macam mana kita nak kata orang ni dikenakan hukuman hudud? So ada dua cara lah. Okey, antaranya adalah yang pertama adalah penyaksian oleh dua orang lelaki Muslim yang adil. Itu yang pertama. Okey, yang kedua adalah pengakuan peminum itu sendiri. Itu adalah cara kita nak menentukan hukuman. Dan hadis ada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, "Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram." Bermaksud jika sesuatu dalam jumlah yang banyak boleh memabukkan, maka sedikitnya juga adalah haram. Contohnya kalau minum sikit kan, tak mabuk. Tapi Tetap boleh ke? arak.
Boleh ke Ustazah? Boleh ke? Kita minum Tapi tapi tak mabuk kan? Minum arak tapi tak mabuk. Minum sikit seteguk. Rasa macam tak boleh sebab dia arak juga. Betul ke Ustazah? Okey, Betul, kita tak boleh Ya. minum berdasarkan hadis daripada Nabi. Jika sesuatu dalam jumlah yang banyak, maka sedikit pun tidak boleh. Betul. Begitu. Baik Ustazah. Jadi kalau kita faham di sini, makna kata jangan langsung terlibat dengan arak. Betul ke Ustazah? Betul. Kita nak bawakan pun tak boleh, kita nak suruh orang buatkan pun tak boleh juga. Yelah, kadang-kadang ada di antara kita, alah saya bukan minum pun, saya tolong bawa je. Itu pun tak boleh Ustazah. Tak boleh. Ya, betul. Tapi kalau kita lihat hadis tu Ustazah, dia kalau kita lihat tadi kenyataan kepada seorang Muslim. Jadi bagaimana dengan kalau orang yang bukan lelaki, mana kata muslimah? Sama juga ke dari sudut ni? Ya, betul. Bagus soalan tu. Ya. Sebab tadi kata lelaki Muslim. Tapi kalau orang perempuan Muslimah, boleh tak minum arak? Juga tidak boleh. Tak boleh. Tak boleh Ya, juga. jadi kepada perempuan jangan tengok, ni tak ada perempuan disebutkan ni. Mana kata bolehlah. Tak boleh juga. Lelaki ke perempuan tidak dibenarkan. Dan kalau boleh jangan kita terlibat langsung dengan arak ini kerana akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Ustazah Betul. Banyak yang kita belajar di segmen ini. Jadi mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan oleh Ustazah kita jangan lupa untuk kita amalkan dan kita sebarkan. Yang paling penting kena faham sebab kita nak jawab dalam peperiksaan. Betul Ustazah Betul. Dan mudah-mudahan kita dapat menjawab dengan jawapan yang betul. Baiklah, kita rehat seketika. Boleh ke Ustazah? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan saya dan juga Ustazah selepas ini dalam Menengah Atas. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Kembali bersua dalam Menengah Atas bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustazah Wan Syakirah binti Wan Ahmad Rahiman, guru pendidikan syariah Islamiah dari Kolej Islam Sultan Alam Shah Kelang, Selangor. Okey Ustazah, untuk segmen kali ini pula apakah yang akan kita fokuskan? Okey, tadi kan kita dah tengok hadis kan secara lebih mendalam. Kita nak tahulah pula apa maksud arak ni. Ya, betul Ustazah. Okey, so sebenarnya arak ni ada dua maksud. Okey, dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Okey, dari segi bahasa ialah menutupi. Manakala dari segi istilah ialah setiap minuman yang memabukkan hasil daripada perahan anggur dan lain-lain. Maksudnya di sini kalau kita proses proses sesuatu buah-buahan, tak semestinya anggur. Betul. Okey, kalau contohnya beras, okey, dan tujuannya adalah untuk memproses arak, maka ia memabukkan, maka ia adalah haram. Okey, kalau kita tengok di atas meja ni okey, kita ada buah anggur, buah apple kan. Betul. Pada asalnya buah anggur ini adalah halal untuk dimakan. Boleh dimakan. Boleh dimakan. Okey, cuba tengok murid-murid di rumah kan. Okey, ni buah ini sebenarnya halal dimakan. Akan tetapi jika ia diproses, okey, dihancur-hancurkan, kemudian ditambah dengan gula, tambah dengan bahan-bahan tambahan yang lain dan sebagainya, kemudian dia akan menghasilkan vitamin. Okey, ini adalah proses penapaian. Okey, dia akan jadi begini, kemudian dia akan menghasilkan proses penapaian, dia akan menghasilkan vitamin, alkohol, gas, asid dan sebagainya, dan sifatnya adalah memabukkan, maka ia adalah haram untuk diminum. Tak kisahlah buah apa pun. Okey, contoh buah apple melalui proses yang sama, kemudian tujuannya adalah untuk membuat arak, maka ia adalah haram. Akan tetapi ada sedikit perbezaan.
Okey, andai kata kita nak buat cuka apple. Betul. Okey, kita nak buat cuka apple. Tu bagaimana Ustazah hukum dia? Okey, cuka apple prosesnya lebih kurang juga ada proses penapaian dan sebagainya. Akan tetapi tujuannya adalah untuk memproses cuka apple. Dia akan melalui proses penapaian dan akan menghasilkan vitamin, gas, alkohol dan sebagainya. Tetapi sifatnya, adakah ia memabukkan? Tidak. Tidak memabukkan. Yeah. Maka ia harus untuk kita gunakan dalam masakan, kita boleh makan. Faham? Okey, Baik. itu perbezaan dia dari segi proses. Yang pertama adalah tujuan yang kita Betul, nak tujuan. buat. Tujuannya adakah kita nak buat arak ataupun kita nak buat cuka apple. Ya. Yang kedua sifat dia. Adakah sifat dia memabukkan ataupun tidak memabukkan? Kalau dia memabukkan maka ia adalah haram untuk diminum. Okey, kalau cuka apple tidak memabukkan maka ia adalah halal untuk digunakan. Haruslah kita untuk gunakan cuka apple tersebut. Okey? Yeah. Boleh faham tak setakat ni? Setakat ni Ustazah saya sangat faham. Kita kena lihat kepada dua perkara, tujuan dan sifat. Kalau membawa kepada keburukan, maka tidak dibenarkan. Betul Ustazah ya? Okey. Okey, seterusnya kita tengok pula istinbat hukum. Ya. Okey, apa yang dimaksudkan dengan istinbat hukum ni? Istinbat hukum adalah bagaimana ulama mengeluarkan hukum daripada sesebuah dalil. Tadi kita tengok hadis kan? Betul. Macam mana ulama kata haram? Betul ke haram? Macam inilah caranya. Okey, so istinbat hukum ini kalau kita nak jawab dalam soalan subjektif. Okey, soalan subjektif ada 4 perkara yang kita perlu ingat. 4 perkara Ingat murid-murid di rumah. Ada 4 perkara. Yang pertama ialah lafaz. Lafaz, okey. Yang kedua ialah huraian lafaz. Huraian lafaz. Yang ketiga ialah hukum Hukum. ataupun kaedah usul fiqh. Okey. Dan yang keempat ialah kesimpulan hukum. Okey, ada 4 perkara ini dan keempat-empat perkara ini wajib ada dalam jawapan bahagian subjektif. Ustazah ulang lagi sekali secara general saja. Yang pertama lafaz, yang kedua huraian lafaz, ketiga ialah hukum dan yang keempat ialah kesimpulan hukum. Okey. Jadi kita tengok kepada hadis ini. Bagaimana ulama keluarkan hukum haram tadi kan? Okey, dekat ayat innallaha la'anal khamra. Okey, nampak tak kotak merah ni kan? Kotak merah yang Ustazah dah kotakkan tu. Okey, perkataan apa tu? Lafaz apa tu? Lafaz la'ana Ustazah. Okey, bagus. Okey, itu adalah jawapan yang pertama. Okey, lafaznya ialah la'ana. Okey. Yang kedua, kita mesti ada huraian lafaz. Ingat tak tadi? Huraian lafaz yang bermaksud Allah melaknat. Okey. Yang ketiga, hukum. Okey, hukumnya ialah setiap perkara yang dilaknat oleh Allah menunjukkan ia adalah haram. Okey, dan yang keempat, terakhir kesimpulan hukum. Oleh itu, segala perkara yang berkaitan dengan arak hukumnya adalah haram. Maka cukuplah 4 poin tadi. Betul tak? Betul. Okey. Lafaz, boleh ingat huraian tak? lafaz, hukum dan juga kesimpulan hukum Ustazah ya. Okey, boleh ingat kot Okey, nanti kita nak tanya. Boleh Ustazah. Kejap lagi kita tanya. Boleh. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, ini dia soalan. Alamak. Okey, boleh tak apa? ni sikit je. Boleh Ustazah. Boleh. Tak ada InsyaAllah masalah. boleh. Okey, yang pertama. Okey. Huraikan satu sahaja. Okey, satu tuntutan hukum yang terdapat di dalam hadis. Apa dia tuntutan hukum yang ada tadi yang kita dah belajar tadi? Yang apa dia Iaitu haram Ustazah. Betul ke? Yes, betul. Yeah. Pandai. Okey. Okey, yang kedua, soalan kedua. Jelaskan kaedah istinbat hukum pengharaman arak. Tadi ada 4 benda kan? Betul. Okey, yang pertama apa dia? Lafaz. Okey, lafaz. Okey, lafaz iaitu la'ana. Okey, bagus. Okey. Yang kedua dia ada huraian lafaz. Okey. Iaitu Allah melaknat kepada bagus. yang terlibat dengan arak. Okey. Yang ketiga ialah dari sudut hukum. Okey. Jadi apa pun yang terlibat dengan arak hukumnya adalah haram. Okey, bagus. Dan kesimpulan kepada hukum, jadi menunjukkan yang Allah sangat melaknat kepada mereka yang terlibat dengan arak. Bagus. Betul ke Ustazah? Betul.
Ada ganjaran ke untuk saya? Ada. Ya, itu yang kita tunggu sebenarnya. Ustazah nak bagi Okey. 4. 4 bintang. 4 bintang bukan terus. senang nak dapat 4 Okey, bintang. bukan senang nak dapat 4 bintang. Banyak tu. Terima kasih Ustazah. Okey, Luqman dapat 4 bintang untuk soalan ini. Okey, kita tengoklah sementara Luqman tampal-tampal bintang tu kan. Kita tengok contoh jawapan Okey kat sini kan. Okey, soalan yang pertama, huraikan satu tuntutan tadi. Okey, tadi Luqman jawab haram kan? Okey. Kita jawab ayat penuh. Okey, satu tuntutan hukum yang terdapat di dalam hadis ialah arak adalah haram dan golongan yang terlibat dengannya juga adalah haram. So kita boleh dapat 2/2 markah dekat situ. 2/2 markah penuh Ustazah ya. Ya, betul. Okey, seterusnya kita tengok nombor 2 ni. Tapi tadi Luqman dah jawab betul dah. Dapat 4/4. Okey, kita tengok macam kita tengok dekat kotak kecil tu mesti ada lafaz, ada huraian lafaz, hukum dan juga kesimpulan hukum. Ustazah bacakan, mungkin murid-murid nak salin di rumah kan? Betul. Salin cepat-cepat. Okey, jelaskan kaedah istinbat hukum pengharaman arak. Jawapannya ialah kaedah istinbat hukum pengharaman arak ialah melalui lafaz la'ana yang bermaksud Allah melaknat. Setiap perkara yang dilaknat oleh Allah menunjukkan ia adalah haram. Okey, oleh itu segala perkara yang berkaitan dengan arak hukumnya adalah haram. Okey, di kesimpulan tu kita kena letak sekali hukum tu. Lagi sekali. Okey, untuk hukum menguatkan. Yes, betul. Okey. Maksudnya kita ada lafaz, kemudian kita ada huraian lafaz, kemudian kita ada hukum. Yang keempat tu kita buat kesimpulan tapi kita masukkan sekali dengan hukum itu lagi sekali. Kalau tak masukkan hukum tak dapat markah tau. Tak dapat markah Ustazah. Tak dapat markah. Contoh Ustazah, kalau kita lihat kan tadi ada 4 kan. Tapi dia ada 4, cuma dia mungkin terbalik Ustazah. Mana kata mungkin kesimpulan hukum nombor 3, hukum nombor 4. Jadi boleh atau bagaimana Ustazah? Okey, bagus soalan Luqman ni. Okey, andai katalah ada murid yang dia susun ayat mungkin tak berapa betul kan. Tapi sebenarnya kita tak apa, asalkan ada jawapan dekat situ kita dah betulkan. Kita betulkan. Okey, walaupun susunannya ada yang atas, ada yang bawah, okey, tapi tak ada masalah. Yang penting 4 perkara ni mesti ada dalam jawapan. Okey? Okey. Baik, jadi bila kita dah belajar dengan Ustazah, kita rasa senang untuk menjawab soalan selepas ini. Jadi itulah tentang pengertian kepada arak dari sudut bahasa iaitu menutupi, dan dari sudut istilah ialah setiap minuman yang memabukkan hasil daripada perahan anggur dan lain-lain. Baik Ustazah? Bagus. Okey, setiap minuman yang memabukkan. Macam Ustazah sebut tadi, sifat dia yang pertama, yang kedua tujuan dia. Betul. Ingat balik yang Ustazah terangkan dekat sini. Asal-asalnya halal. Boleh, betul. Tapi bila diproses, tujuannya adalah untuk memproses arak, maka ia jatuh haram. Macam mana kita memproses. Kalau kita nak buat cuka apple tak ada masalah. Okey. Baik, jadi dua sifat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tujuan dan yang kedua sifat. Baik Ustazah, kita nak berehat seketika, boleh ke Ustazah? Okey, boleh. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Menengah Atas. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Terima kasih kepada murid-murid yang masih lagi sudi bersama dengan saya, Luqman Hakim, dan juga Ustazah kita, Ustazah Wan Syakirah binti Wan Ahmad Rahiman, merupakan guru pendidikan syariah Islamiah dari Kolej Islam Sultan Alam Shah Kelang, Selangor. Baik Ustazah, untuk segmen ini kita nak belajar tentang apa pula? Okey.
Jadi subtopik kita yang seterusnya ialah 10 perkara yang berkaitan dengan arak. Tadi kan kita cakap arak tu haram apa semua kan. Betul. Tapi dalam hadis ni, okey, Allah sebut secara terperinci 10 golongan yang terlibat dengan arak ni juga adalah haram juga. Jadi kita akan tengok satu persatu golongan mana yang terlibat dengan arak ini. Okey, baiklah kita tengok yang pertama. Okey, kat situ dalam hadis ini atahu Jibril faqala ya Muhammad inna Allaha la'ana al-khamra. Itu yang pertama. Okey, apa dia al-khamra? Al-khamra ini ialah arak. Arak itu sendiri adalah haram. Okey, segala minuman yang boleh memabukkan. Apa-apa sahajalah. Contohnya daripada buah anggur. Pernah dengar tak? Di Jepun kita panggil sebagai sake. Okey, ataupun soju. Okey, walaupun dia bukan diperbuat daripada buah-buahan, diperbuat daripada beras, tapi prosesnya adalah untuk membuat arak. Dan sifatnya adalah memabukkan, maka ia adalah haram. Tak kisahlah sumbernya apa dia. Faham? Okey. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua ialah asir. Okey. Apa dia al-asir ni? Al-asir ni ialah pemerah arak. Macam Ustaz sebut tadilah. Okey, kita tak zaman sekarang kita dah tak perah-perah pakai tangan dah. Dah canggih dah. Dah ada teknologi dan sebagainya. Okey, orang yang bekerja untuk menjadikan arak sebagai minuman. Contohnya bekerja di kilang-kilang, contoh kan, kilang arak, maka ia adalah haram. Cari kerja lain. Betul? Jangan kerja di kilang arak. Okey, kemudian golongan yang ketiga ialah al-mu'tasir. Okey, al-mu'tasir ni apa? Pembuat arak, iaitu pemilik kilang arak untuk tujuan pasaran. Walaupun orang ni tak minum arak sekalipun, tapi dia ada modal, dia kata, macam untung je jual arak. Boleh ke? Tak boleh Ustazah. Tak boleh. Sebab dah terlibat kan? Sebab dah terlibat dengan arak, maka ia adalah haram. Okey. Kemudian yang keempat ialah al-hamil. Bukan hamil tu mengandung. Al-hamil ni ialah pembawa arak. Iaitu orang yang membawa arak atau yang membekalkan arak ke tempat-tempat tertentu. Contohnya kita driver. Driver lori kan. Lepas tu kita bawa arak-arak ni ke kedai-kedai runcit. Tak boleh juga? Tak boleh. Kita tak boleh terlibat macam tu. Faham. Okey. Jadi kita kena take note. Nanti kalau nak kerja, contoh murid-murid nanti dah besar kan, nak kerja, kita kena cari kerja yang sesuai dengan kita lah. Tak naklah terlibat dengan arak. Okey, kemudian golongan yang seterusnya ialah al-mahmulah ilaihi. Okey, al-mahmulah ilaihi ialah pemesan arak, iaitu orang yang memesan arak untuk diminum. Dia pesan arak satu. Contoh kan. Okey, contoh Arak kurang manis satu. Okey, arak kurang manis pun ada ya. Okey, jadi ini adalah golongan yang terlibat dengan arak, maka ia adalah haram. Nampak? Tak boleh juga ya. Ya, Allah sebut satu persatu bahawa arak ni sangat-sangat memudaratkan. Faham. Sampai Allah sebut satu persatu detail. Menunjukkan bahawa kemudaratan arak ini adalah sangat-sangat besar. Betul. Okey, seterusnya asyarib. Asyarib ni apa dia? Iaitu peminum arak. Orang yang terlibat dengan arak pun tak boleh, apatah lagi orang yang minum arak. Betul. Sama ada mabuk ataupun tidak mabuk. Contohnya ni arak kan. Saya nak rasa sikit, boleh tak? Kadang-kadang curious kan. Betul. Kadang budak-budak ni dia curious. Saya nak rasa sikit je. Tak boleh. Pun tak boleh. Tak boleh. Haram. Okey. Okey, seterusnya bai'. Apa dia al-bai'? Al-bai' ialah penjual arak. Iaitu orang yang menjual arak sebagai pekerjaan atau punca pendapatan. Macam Ustaz sebut tadilah, macam macam untung je jual arak ni. Bila jual arak dapat keuntungan yang sangat-sangat besar. Maka nak ramai-ramai jual arak, maka kita tak boleh. Betul. Okey, yang pertama sekali kita kena
ada iman. Ya. Kena faham maksud hadis ini Betul. dengan sebaik-baiknya. Bila kita faham hadis dengan sebaik-baiknya, maka kita akan aplikasi dalam kehidupan kita. Betul, setuju Ustazah. Okey. Okey, seterusnya siapa lagi? Yang ni dah ke berapa dah ni? Ini dah yang Agak-agak. ke-6, 7 Ustazah. Yang ke-7 dah. Ya. Okey, dah ke-7 dah. Okey, yang ke-8 ialah al-mubta'. Okey, al-mubta' ni apa? Pembeli arak. Okey, orang yang beli arak untuk diminum. Contohnya macam kita order lah kan, order dekat kedai dan sebagainya, maka ia adalah haram. Tadi minum pun haram kan, order pun tak boleh juga. Kalau order untuk orang boleh tak? Kita belikan untuk kawan non-Muslim, boleh Saya rasa tak boleh juga sebab masih lagi terlibat dengan arak. Betul tu, bagus. Bagi bintang 1. Oi, 1 Ustazah Terima bagi kasih. bintang 1, baguslah Baik. soalan ni kan. Dia terlibat dengan arak maka ia adalah haram. Okey. Betul. Seterusnya seterusnya as-saqi. As-saqi ni siapa? As-saqi ni ialah pelayan arak. Orang-orang yang menghidangkan arak sebagai minuman kepada orang lain. Saya tak minum pun Ustazah, saya tolong bawa je. Ni dalam dulang ni, saya bawa bagi orang minum, tetamu minum. Tapi saya tak minum. Saya tak minum Ustazah. Boleh ke? Masih juga tak boleh kan? Masih juga haram. Okey, walaupun kita tolong bawakan dulang yang berisi air, okey, ada gelas arak kan, ataupun bir ke apa ke yang memabukkan, maka ia adalah haram. Contoh macam dekat restoran, dekat kedai makan Ustazah bagus. tak boleh tu. Jadi pelayan kan, Betul. kadang-kadang bekerja contohnya kan. Saya kerja je Ustazah dekat situ. Saya tak tahu pula ada arak. Lepas tu sekarang ni baru saya tahu. Buat macam mana? Jadi kita kena cari pekerjaan lain. Okey. Dan yang terakhir golongan yang terlibat dengan arak ialah al-musqa. Iaitu pelanggan arak, itu orang yang meminta arak untuk dijadikan sebagai minumannya. Nampak Allah sebut satu persatu ni, detail sangat. Lengkap Ya, sangat-sangat lengkap. Sebab apa? Sebab dekat sini Allah kata arak ini sangat-sangat memudaratkan. Dia akan memberi kesan kepada kesihatan kita, mental kita. Jadi kita tengok apa kepentingan menjauhi arak. Sebab itulah Allah sebut satu persatu. Peminum tak boleh, arak itu sendiri tak boleh, pelayan tak boleh, tukang bawa pun tak boleh. Okey. Secara terperinci. Okey, ini adalah 10 golongan yang terlibat dengan arak. Boleh faham ke setakat ni? Setakat ni saya faham Ustazah, dan bagaimana murid-murid di rumah harapnya boleh faham apa yang telah dikongsikan oleh Ustazah kita. Cuma Ustazah, bila kita dah tahu dah 10 golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kepentingan kita menjauhi arak ni Ustazah? Okey, bagus soalan tu. Okey, apa kepentingan kenapa kita kena menjauhi arak ni? Okey, kat sini Ustazah letak 4 lah. 4 kepentingan. Sebenarnya ada banyak lagi kepentingan, tapi kita fokus 4 lah. Okey, hari ini. Okey, yang pertama ialah menjaga akal manusia supaya tetap waras serta boleh berfikir dengan baik dan sempurna. Pernah tak tengok drama-drama orang minum arak? Pernah, macam Ustazah. mana? Agak-agak macam mana? Dia tak dapat kawal kemarahan dia. Dia cepat jadi tak marah. sedar kan? Betul Ustazah. Apa-apa yang dilakukan dia tak sedar. Betul. Sebab memabukkan. Zaman Rasulullah dulu, sahabat-sahabat minum arak. Zaman Rasulullah dulu. Dia jadi macam minuman yang kebiasaan. Ya. Faham? Jadi bila solat pun tak sedar. Solat baca apa ni? Merapu, Baca Al-Fatihah Ustazah, ke? Kan, baca Faham? Al-Fatihah ke? Baca apa? Alamak. Jadi sebab itulah kita kata arak ini akan memberi kesan kepada akal fikiran kita. Kita jadi tak waras. Betul. Apa yang kita buat pun kita tak sedar. Bangun-bangun, kalau kita tengok dalam drama ke apa kan, bangun-bangun, apa benda? Kat mana ni? Macam tu sedar, kan? betul. Okey, itu yang pertama. Okey, Yang kedua ialah mengelakkan daripada berlakunya maksiat dan penyakit sosial yang berpunca daripada arak supaya kehidupan aman dan harmoni. Okey, kat sini kan macam Ustaz sebut tadi, bila kita kalau minum arak jadi tak sedar. Betul. Kemungkinan besar akan berlakunya maksiat-maksiat. Sebab apa? Sebab tak sedar. Betul. Jadi bila kita
tak sedar, kemungkinan besar untuk melakukan maksiat itu peratusannya sangat tinggi. Betul. Jadi sebab itulah kita kena tinggalkan arak ni. Jangan cuba-cuba ataupun jangan cuba-cuba nak sentuh arak tersebut. Okey, kemudian kepentingan nombor 3 ialah mengelakkan penyakit yang boleh memudaratkan agar manusia sentiasa mempunyai tahap kesihatan yang baik. Okey, jadi arak ni sebenarnya kalau kita tengok banyak sebenarnya kajian-kajian research daripada luar negara, daripada dalam negara sebenarnya membuktikan bahawa arak ini akan memberi kemudaratan kepada tubuh badan kita. Kalau minum banyak sangat arak, dia akan badan kita akan jadi lemah, berpenyakit dan sebagainya. Jadi bila minum arak banyak sangat, timbulnya penyakit, jadi lemah, nak buat kerja macam mana? Tak larat nak buat kerja, tak produktif, tak aktif dan sebagainya lah. Betul. Jadi rugilah kat situ. Rugi kan? Okey, kemudian kita tengok kepentingan nombor 4, menjauhi pembaziran wang supaya ia boleh digunakan di jalan yang berfaedah. Betul. Macam tadi kita cakap kan, arak ni ada kebaikan ke? Tak ada, Ustazah. Kalau dah tak ada, kenapa beli juga? Betul. Kan dah membazir duit kan? Membazir duit kan? Padahal duit boleh digunakan di tempat lain. Tapi beli arak dahlah memudaratkan diri, memudaratkan akal dan sebagainya. Lepas tu membazir pula duit kan dah rugi kat situ kan. Okey. So setakat ni Ustazah harap murid-murid di rumah dan juga Luqman faham apa kepentingan, kenapa betapa pentingnya kita menjauhi arak dan terlibat dengan arak. Okey? Okey, seterusnya Ustazah nak tanya. Boleh Ustazah? Ini yang mendeparkan boleh ni. ke nak tanya ni? Tapi Boleh, tak banyak, Ustazah. 2 soalan je. Kalau betul Ustazah nak bagi bintang. Bintang? Okey, ni semangat ni. Terus boleh. Okey, soalan pertama. Okey, nyatakan sahaja, tak perlu huraikan ke apa, nyatakan sahaja 3 perkara yang berkaitan dengan arak. Okey, 3 perkara yang berkaitan dengan arak, iaitu yang pertama pembuat arak. Okey. Okey, yang kedua pemerah arak. Okey, bagus. Dan yang ketiga peminum arak. Okey, boleh bagus. Ke Ustazah? Okey, 3 itu adalah 3 jawapan yang sangat tepat. Ya, terima kasih Ustazah. Tahniah. Okey. Post sikit. Okey, soalan kedua. Okey, yang ini kita kena jelaskan. Baik. Okey, bila jelaskan kita perlu ada isi dan juga huraian. Okey, jelaskan satu kepentingan sahaja. Okey, menjauhi keterlibatan dengan arak. Kenapa penting ni kita nak jauhi arak ni? Okey, baik. Kita kena menjauhi arak supaya menjaga akal untuk kita terus dapat berfikir dengan baik dan kemudian dapat menjauhi perkara-perkara maksiat, Ustazah. Masya Betul ke Allah, kalau jawapan macam tu? Soalan jawapan yang Luqman bagi ni tepat dan padat. Okey, ada Terima kasih, huraian Ustazah. dan juga ada isi. Macam Ustaz sebut tadi, kena ada isi dan huraian kan? Penting, Ustazah. Isi 1 markah, Baik. huraian 1 lagi markah, maka akan jadi 2 markah. Kalau bagi isi sahaja, kita bagi isi kat sini minta jelaskan satu kepentingan. Baik. Kita bagi 3 isi. Dapat markah penuh tak? Saya rasa tak dapat sebab dia nak huraian, Ustazah kan? Betul tu. Kita nakkan huraian walaupun awak bagi 10 isi tapi tak ada huraian, maka 1 jugalah markah. Oh, sayanglah. Tapi kalau Luqman tadi, Masya Allah, bagus. Ada isi dan juga terima huraian. kasih, Okey, kita Ustazah. tengok contoh jawapan. Okey. Okey. Contoh jawapan, 3 perkara yang berkaitan dengan arak ialah pemerah arak, pembuat arak dan pembawa arak. Macam yang Luqman sebut tadilah. Masya Allah, boleh bagi bintang. Okey, berapa ganjaran Ustazah untuk saya? Ustazah nak bagi 3 bintang. 3 bintang. Terima 3 kasih bintang. Ustazah. Terbaik. Okey, sebab 3 jawapan yang tepat. Okey, kemudian kita tengok pula jawapan yang kedua tadi. Okey, 1 kepentingan menjauhi keterlibatan dengan arak ialah ini kita kena Ustaz sebut tadi, ada isi dan juga huraian. Isinya ialah menjaga akal manusia. Itu adalah isi. Okey, apa huraian dia?
supaya tetap waras serta boleh berfikir dengan baik dan sempurna. Okey, jadi apa-apa sahaja jawapan yang berkaitan maka ia betul. Okey, boleh faham tak murid-murid? Ustazah ulang. Okey, untuk jawab soalan jelaskan, huraikan, kita kena bagi isi dan juga huraian macam yang Luqman bagi tadilah. Ya, baik. okey. Jadi bila kita dah belajar dengan Ustazah rasa senang nak jawab. Antaranya pastikan ada isi dan yang kedua huraian yang tepat. Cuma Ustazah kalau boleh saya tanya, Ada soalan? Boleh Ustazah saya nak tanya sikit? Okey, boleh. Tak ada masalah. Macam kita hari ni kan kadang-kadang murid-murid kita suka pakai minyak wangi Ustazah. Kadang-kadang minyak dari jauh wangi. dah wangi betul minyak wangi dia. Jadi boleh ke kita pakai minyak wangi yang ada alkohol Ustazah? Boleh ke? Okey, bagusnya soalan ni. Masya Allah, murid ni memang dia memberi tumpuan yang sangat baik kan. Okey, dan sebenarnya kalau kita tengok pada kehidupan harian kita mestilah nak wangi-wangi. Betul Ustazah. Kalau tak ada orang ke tak orang yang datang. nak busuk-busuk? Betul. Dalam Islam sendiri kita mesti bersih dan wangi. Setuju. Okey, dan kita pun suka pakai perfume. Ya. Tapi perfume ni mengandungi alkohol. Betul tak? Betul. Jadi alkohol ni boleh ke tidak? Okey, macam Ustazah sebut sebelum ini, proses untuk membuat sesuatu jika ianya adalah tujuan untuk membuat arak maka ia adalah haram. Contohnya tadi Ustazah sebut proses penapaian. Proses penapaian ni akan menghasilkan gas, asid, alkohol dan sebagainya. Jika alkohol itu adalah daripada sumber yang halal, contohnya daripada buah apel dan sebagainya, maka ia adalah halal. Tapi kalau ambil alkohol itu daripada arak, maka haram. Jadi kita kena tengok pewangi itu atau perfume tu. Jika sumber alkohol itu adalah daripada sumber yang halal, maka kita boleh pakai. Baik, terima kasih Ustazah atas pencerahan. Dan sekarang Ustazah kita berehat seketika boleh ke? Okey, boleh. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Bersua kembali bersama dengan saya Luqman Hakim dalam Menengah Atas, juga Ustazah Wan Syakirah binti Wan Ahmad Rahiman, dan hari ini kita belajar berkaitan pendidikan syariah Islamiah. Jadi Ustazah, bagaimanakah langkah-langkah yang boleh kita amalkan untuk kita menjauhi arak ini Ustazah? Okey, baiklah. Kita dah pun sampai ke subtopik yang terakhir. Sedar tak betul. sedar? Okey, jadi langkah-langkah untuk menghindari perbuatan yang berkaitan dengan arak. Kat sini Ustazah letak 4. Ada banyak cara, tapi Betul. 4 ni yang penting. Okey, yang pertama adalah memperketatkan undang-undang yang sedia ada. Contoh di Malaysia kita ada undang-undang tak boleh minum arak ketika memandu. Betul. Jadi kalau murid-murid nanti bila dah dewasa memegang jawatan yang tinggi-tinggi, ada kuasa, ada jawatan, maka bolehlah perketatkan undang-undang. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua ialah menyebar luaskan kempen-kempen menjauhi arak. Contoh kan, ada flyers kan, kita buatlah cantik-cantik, warna-warni kan, kita bagi kepada orang awam dan kita tulis apa kepentingan dia, kenapa kita kena menjauhi arak.
Bagi kesedaran kepada orang awam betapa arak ini sangat-sangat memudaratkan kepada diri sendiri, masyarakat, keluarga dan juga negara. Betul. Okey, dan yang ketiga ialah meningkatkan cukai arak. Kenapa kita nak tingkatkan cukai arak? Agak-agak kenapa Supaya orang bila nak jual arak, Aha. dia dah tak mampu, Ustazah. Sebab Jadi ialah nak bayar susah. cukai, betul? Ya, jadi mahal Betul. kan. Jadi orang yang nak jual arak ni pun fikir 2-3 Betul. kali kan. Nanti kalau jual arak nanti dapat untung ke? Macam tak dapat untung je. Jadi jual benda lain Betul. kan. Setuju. Okey, dan yang terakhir ialah tidak memproses arak sendiri kan. Okey, mentang-mentang sekarang ni dengan teknologi yang Yeah. canggih, ada YouTube dan sebagainya, kita boleh belajar DIY contohnya Betul. kan. Jadi sebenarnya kita perlu menyebarluaskan kesedaran. Okey, bila orang awam dah sedar, maka orang akan tinggalkan. Ya. Tak perlulah kita susah-susah kan. Yang penting kesedaran. Contoh di board, di tepi jalan, okey, flyers ke ataupun apa-apa sahajalah. Bagi kesedaran ataupun kempen-kempen, maka bila orang faham, orang sedar, maka orang akan menjauhi arak. Okey, itu sahaja langkah-langkah untuk menghindari perbuatan yang berkaitan dengan arak. Sekarang ni, okey. Kita nak buat aktiviti pengukuhan. Ini yang Okey. kita tunggu-tunggu. Kita main games. Nak? Boleh, Ustazah? Okey, so kita kat sini Ustazah akan tolong jawabkan, tapi Luqman jawab, Ustazah tekan dekat sini. Boleh, Ustazah. Tak ada masalah. Okey, boleh Okey. Dan murid-murid di rumah boleh bantu saya Kita jawab sama-sama Betul tu. untuk kita meningkatkan kefahaman kita berkaitan apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, adakah anda telah bersedia? Saya dah bersedia, Ustazah. Okey, bagus. Ya. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Baik. Okey, jom kita lihat soalan yang pertama. Mendebarkan apakah agak-agaknya soalan pertama yang akan diajukan kepada kita. Jadi murid-murid, cuba ingat balik apa yang telah kita belajar tadi dari sudut maksud, dari sudut hukum, dari sudut kepentingan, dari sudut kita punya apakah langkah-langkahnya. Okey, Tazah, saya dah bersedia? Okey, soalan pertama. Golongan yang terlibat dengan arak adalah? Baik. Golongan yang terlibat dengan arak adalah Makruh, haram, Ustazah. Haram. Betul Ya. ke tidak? Betul, saya yakin, Ustazah. Betul. Ya, tepuk sikit. Tahniah. Sokonglah saya sikit di sini. Baik. Okey, seterusnya. Okey, soalan kedua. Okey, dapat supersonik dan sebagainya. Okey. Hukumnya adalah haram sesiapa pun Okey. yang terlibat dengan arak. Okey, berapa golongan yang terlibat dengan arak? Okey, yang terlibat dengan arak. Saya ingat balik. 12 ke? 12 bukan. 10? 10, Ustazah. 10. Saya yakin 10. Okey, Saya betul kunci ke jawapan tidak? itu. Okey, betul. Ya. Tahniah. Terima kasih, Ustazah. Okey, bagaimana Okey, murid di rumah? Sama tak seterusnya, jawapan kita? Kita tengok soalan seterusnya. Okey, soalan ketiga, Ustazah. Di antara 10 perkara yang berkaitan dengan arak ialah apa dia? Pembeli arak. Okey, Pembeli arak, betul. Okey, betul. Okey. Yang Lagi? kedua, pemesan Pemesan arak. Betul juga. Betul juga. Yang ketiga, pemerah arak. Betul juga. Okey. Yang keempat, pembuat arak. Betul juga. Betul juga. Ya. Okey, submit jawapan. Kita tengok betul ke tidak. Betul. Tahniah. Okey, terima kasih, Ustazah. Okey, Okey. seterusnya soalan yang keempat. Okey. Arak adalah apa dia? Sunat. Sunat. Haram. Arak adalah sunat. Memang taklah. Yang kedua haram, yang ketiga makruh. Mestilah haram, Ustazah. Okey, bagus. Okey, tahniah. Okey, seterusnya soalan senang sangat ni. Okey, Ya. kita tengok soalan seterusnya. La'anah bermaksud. Okey, arak la'ana tu? bermaksud ialah iaitu Allah melaknat, Ustazah. Allah melaknat. Kita tengok betul ke tidak? Betul. Ya. Tahniah. Okey, seterusnya. Okey. Next. Soalan ke-6. Hukuman bagi peminum arak ialah? Tiada Ialah? hukuman? Okey. Sebatan 40 kali. 40 kali. Okey, betul. Ya. Tahniah. Terima kasih, Ustazah. Okey, seterusnya. Okey, next. Arak ialah minuman yang Memabukkan. memabukkan. Bagus. Okey, betul. Okey, tahniah Okey. Luqman. Okey, seterusnya. Mengapa kita perlu menjauhi keterlibatan dengan arak? Supaya dapat mengeratkan ukhuwah? Tak.
kan? Supaya dapat menjimatkan wang, Okey, Ustazah. betul. Lagi satu? Supaya dapat berfikir dengan waras. Okey, kita submit jawapan. Okey, Okey, tahniah. Betul. Alhamdulillah. Okey, dan soalan seterusnya. Ulama istinbat hukum pengharaman arak berdasarkan lafaz? Al-khamra. Betul ke? Okey, la'ana Ustazah. Okey, Ustazah dah tertekan Al-Khamra lah Okey. pula. Ustazah Salah tersalah tekan. satu. Minta maaf lah Tak apa, banyak-banyak. Ustazah. Okey, seterusnya yang terakhir. Okey. Bagaimanakah cara untuk menghindari perbuatan yang berkaitan dengan arak? Meningkatkan cukai, Okey. memperketatkan undang-undang, Okey. tidak memproses arak sendiri Okey. dan memperluaskan kempen. Okey, 4. betul ke tidak ni? Tahniah. Ya, baik. Okey. Baik, terima Nampak kasih, markah Ustazah. paling banyak. Ya, jadi Ustazah, okey. bagaimana Ustazah menilai saya punya prestasi setelah menjawab segala soalan? Okey. Ustazah tengok-tengok boleh dapat A+. A+. Ya, Terima betul. kasih. Tahniah. Dan juga saya doakan kepada murid-murid di rumah anda juga berjaya dengan cemerlang. Terima kasih kepada Ustazah Wan Syakirah. Cuma Ustazah, untuk yang terakhir sekali, di manakah murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan? Okey, untuk maklumat tambahan dan juga latihan-latihan boleh dapatkan daripada portal Delima Sumberku. Okey, boleh tengok sana. Betul. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Wan Syakirah binti Wan Ahmad Rahiman. Terima kasih kepada murid-murid di rumah. Saya doakan anda berjaya dengan cemerlang. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi